Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semua, apa khabar? Alhamdulillah kita bersua kembali pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita. Okey murid-murid, selamat menyambut Hari Malaysia. Okey, hari ini cikgu akan mengajar mata pelajaran akhlak pelajaran 6 yang bertajuk Adab dalam Majlis Ilmu. Okey, tajuk kita pada hari ini Adab dalam Majlis Ilmu. Okey, jom kita belajar bersama dengan cikgu tentang tajuk adab dalam majlis ilmu. Okey, murid-murid boleh buka buku teks akhlak pelajaran 6 muka surat 25 yang tajuknya adab dalam majlis ilmu. Okey, sekarang kita tengok yang kita nampak. Okey, inilah antara adab-adab dalam majlis ilmu. Adab ketika sedang belajar. Adab dalam majlis ilmu. Okey, adab yang pertama. Nombor 1, membaca doa menuntut ilmu. Membaca doa menuntut ilmu. Kita digalakkan untuk membaca doa sebelum kita belajar. Okey, nombor 2, duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan, dengan betul supaya kita selesa untuk belajar. Okey, nombor 3, bersungguh-sungguh dan memahami apa yang disampaikan guru. Bersungguh-sungguh dan memahami apa yang disampaikan guru. Kita belajar bersungguh-sungguh dan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nombor 4, membuat catatan. Membuat catatan. Okey ya. Membuat nota, salin nota supaya kita mudah ingat. Nombor 5, mengamalkan apa yang dipelajari. Mengamalkan apa yang dipelajari. Ilmu apa yang telah kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan seharian supaya kita mudah ingat. Nombor 6, bersangka baik dengan guru. Bersangka baik dengan guru. Kita kena sentiasa sangka baik dengan guru kita. Nombor 7, berazam untuk menyebarkan ilmu yang telah dipelajari kepada orang lain. Berazam untuk menyebarkan ilmu yang dipelajari kepada orang lain. Okay, yang ketujuh ni, kita berazam, kita niat untuk sebarkan ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain, ataupun kita nak kongsi ilmu yang kita telah pelajari kepada sesiapa, kepada orang lain. Nombor 8, tidak meletakkan buku atau kitab di lantai. Tidak meletakkan buku atau kitab di lantai. Okay, yang ke-8, adab yang ke-8 yang terakhir, kita tidak letakkan buku, kitab, bahan-bahan ilmu di lantai. Kita kena hormati buku atau kitab ataupun bahan-bahan ilmu tersebut. Okey, seterusnya. Okey, next. Okey, inilah faedah. Faedah beradab dalam majlis ilmu. Faedah beradab dalam majlis ilmu. Okey, apa faedah yang kita dapati jika kita beradab dalam majlis ilmu, jika kita beradab ketika belajar. Okey, faedah yang pertama kita dapat mendapat pahala. Mendapat pahala. Kita dapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala jika kita beradab. Okay, yang kedua, mengeratkan silaturahim dan perpaduan. Okey, faedah yang kedua, dapat eratkan hubungan silaturahim dan perpaduan sesama manusia. Yang ketiga, dihormati serta dipandang mulia. Dihormati serta dipandang mulia. Jika kita beradab dalam majlis ilmu, kita akan dihormati serta dipandang mulia oleh orang lain. Yang keempat, majlis ilmu berjalan dengan
lancar. Majlis ilmu berjalan dengan lancar. Okey, jika kita beradab dalam majlis ilmu, jadinya sesi pembelajaran tersebut akan berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Nombor 5, menjadi contoh teladan yang baik. Menjadi contoh teladan yang baik. Jika kita beradab, kita akan jadi contoh kepada orang lain. Contohnya kepada rakan-rakan kita. Nombor 6, ilmu mudah difahami. Ilmu mudah difahami. Jika kita jaga adab kita dalam majlis ilmu, adab dalam sesi pembelajaran, ilmu yang disampaikan oleh guru kita mudah untuk kita ingati, mudah untuk kita fahami. Okay, yang ketujuh, yang terakhir, mendapat keberkatan dan keampunan daripada Allah. Mendapat keberkatan dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Okey, yang faedah tu dapat keberkatan dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Okey, inilah faedah jika kita beradab dalam majlis ilmu ataupun beradab dalam belajar. Okey, seterusnya, kelebihan menuntut ilmu. Okey, ini tajuk seterusnya, kelebihan menuntut ilmu. Okey, apakah kelebihan yang boleh kita dapati daripada menuntut ilmu ni? Okey, kelebihan yang pertama, penuntut ilmu akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penuntut ilmu akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, penuntut ilmu seperti kita ni. Seperti kita ni akan dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Kelebihan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat orang yang menuntut ilmu, diberikan kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat darjat orang yang menuntut ilmu. Okey, yang kedua ni, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Seperti kita ni sedang menuntut ilmu, sedang belajar. Kelebihan yang ketiga, para malaikat sentiasa mendoakan orang yang menuntut ilmu dengan keampunan dan kesejahteraan. Para malaikat sentiasa mendoakan orang yang menuntut ilmu dengan keampunan dan kesejahteraan. Okay, yang ketiga ni, para malaikat. Malaikat ni akan sentiasa doakan orang yang sedang menuntut ilmu. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan jalan ke syurga kepada orang yang menuntut ilmu. Okay, yang keempat ni, Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk Allah Ta'ala akan mudahkan jalan kita untuk ke syurga bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Yang kelima, dapat melakukan ibadah bertepatan dengan ilmu yang betul. Yang kelima ni, dapat melakukan amal ibadah bertepatan dengan ilmu yang betul. Okey, inilah kelebihan menuntut ilmu. Dapat keredaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kemuliaan, diangkat darjatnya bagi orang yang tuntut ilmu ini. Didoakan oleh para malaikat, dipermudahkan untuknya jalan ke syurga. Okey, seterusnya, akibat. Okey, yang seterusnya ni yang warna merah tu, akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Akibat, kesan buruk jika kita tidak beradab ketika menuntut ilmu. Okey, apa kesan buruk yang kita akan dapat jika kita tak beradab semasa menuntut ilmu ataupun semasa belajar? Okey, akibat dia, kesan buruk dia, yang pertama, ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan Allah. Okay, yang pertama, ilmu yang kita belajar itu tidak mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Nombor dua,
Kesan buruk, akibat yang kedua, dipandang hina oleh guru dan rakan-rakan. Okey, kita akan dipandang hina ataupun tidak disukai oleh guru dan rakan-rakan. Nombor 3, mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Jika kita tak beradab semasa menuntut ilmu, kita akan mudah terpengaruh atau mudah ikut perkara yang tidak baik. Yang keempat, berdosa dan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, jika tidak beradab semasa menuntut ilmu, semasa belajar, dapat dosa dan mendapat kemurkaan Allah Taala. Nombor 5, susah mengingati dan mempelajari ajaran guru. Tidak beradab, jadinya kita akan susah untuk ingat dan mempelajari ajaran guru. Susah untuk memahami, susah untuk mengingati. Okey, yang keenam, yang terakhir, kesan buruk ataupun akibat yang terakhir, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan kepada diri. Yang kesan terakhir, ilmu yang dipelajari tersebut tidak membawa sebarang kebaikan kepada dirinya sendiri. Okey, inilah akibat ataupun kesan buruk jika kita tidak beradab semasa menuntut ilmu ataupun semasa belajar. Okey, saja sampai di sini sajalah pembelajaran kita tentang adab dalam majlis ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.